Bab kata-kata Nabi SAW, jika saya mengetahui perkara akan datang seperti saya mengetahui perkara yang telah berlalu, sekiranya saya mengetahui urusan saya yang akan datang seperti saya mengetahui urusan saya yang telah berlalu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, kalaulah saya mengetahui perkara ataupun urusan saya yang akan datang seperti saya telah mengetahui yang telah berlalu, ma suqtul hadya, tentu saya tidak membawa hadyu, yakni binatang kurban, dan tentulah saya membuka ihram, yakni bersama-sama dengan orang-orang lain ketika mereka membuka ihram. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, pernah kami bersama Nabi SAW, kami mengucapkan talbiyah untuk mengerjakan haji, dan kami datang ke Mekah pada 4 hari bulan Zulhijjah. Nabi SAW memerintahkan supaya kami bertawaf di Baitullah dan bersa'i antara Safa dan Marwah, dan kami jadikannya sebagai umrah, yakni haji kami itu kami jadikan sebagai umrah, dan kami buka ihram kami kecuali orang yang ada bersamanya binatang kurban. Qala, perawi berkata, tidak ada pada sesiapa pun di antara kami binatang kurban selain daripada Nabi SAW dan Talhah. Ali pula datang daripada Yaman dengan membawa hadyu binatang kurban. Dia berkata, ahlaltu bima ahalla bihi Rasulullah, aku berihlal dengan ihlal Rasulullah SAW. Para sahabat pun berkata, yakni para sahabat yang diperintahkan supaya membuka ihramnya, berkata, adakah kita akan berangkat ke Mina dalam keadaan kemaluan kita ataupun zakar kita menitis? Rasulullah SAW bersabda, ini Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya aku, kalau aku mengetahui perkara akan datang seperti aku mengetahui perkara yang lalu, ma ahdaitu, nescaya aku tidak membawa hadyu, yakni binatang kurban, dan jikalau tidak ada padaku hadyu, tidak ada bersamaku hadyu, tentulah aku membuka ihram. Perawi berkata, Suraqah telah bertemu dengan Nabi SAW ketika baginda sedang melontar Jamrah Aqabah. Beliau berkata, wahai Rasulullah, adakah ini khusus untuk kami? Nabi SAW menjawab, tidak, bahkan buat selama-lamanya. Perawi berkata, Aisyah datang ke Mekah atau sampai ke Mekah dalam keadaan berhaid. Nabi SAW, maka Nabi SAW menyuruhnya mengerjakan ibadat haji semua sekali, cuma dia tidak boleh bertawaf di Baitullah dan tidak boleh bersembahyang
sebelum suci, selagi tidak suci. Apabila mereka sampai di Batha, Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, adakah kamu akan kembali membawa haji dan umrah? Dan saya pula kembali dengan hanya membawa haji sahaja?" Perawi berkata, kemudian Nabi SAW memerintahkan Abdurrahman bin Abi Bakr supaya pergi bersama Aisyah ke Tan'im. Maka Aisyah melakukan umrah pada bulan Dzulhijjah selepas hari-hari haji, yakni selepas mengerjakan haji. Ini bab kata Nabi SAW, laita kadza wa kadza, alangkah baiknya kalau begini-begini. Diriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, pernah Nabi pada suatu malam berjaga, tidak tidur. Kemudian baginda berkata, alangkah baiknya kalau ada seseorang yang baik dari kalangan sahabat-sahabatku menjaga aku malam ini. Tiba-tiba kami terdengar suara ataupun bunyi senjata. Nabi SAW pun bertanya, siapa itu? Orang pun berkata, orang pun menceritakan, Sa'ad. Wahai Rasulullah, saya datang untuk menjagamu. Maka Nabi SAW pun tidurlah sehingga kami mendengar dengkurnya. Aisyah berkata, Bilal mengucapkan begini, syair ini, ala laita syi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hawli idkhirun wa jalilu. Aduh, laita syi'ri, kiranya adakah aduh, kalaulah aku dapat tahu bahawa aku akan pasti bermalam pada suatu malam di lembah di mana di sekelilingku terdapat rumput idkhir dan jalil. Aku pun menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Aisyah. Bab tamannil Quran wal ilm. Ini bab mencita-citakan Al-Quran dan ilmu. Ini inginkan sangat mendapat Al-Quran dan ilmu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dengki mendengki kecuali kerana dua perkara. Pertama, seseorang yang Allah kurniakan kepadanya Al-Quran, maka dibacanya Al-Quran itu pada waktu malam dan siang. Orang itu berkata, ini orang yang mendengar, orang yang membaca Al-Quran itu, dia berkata, kalaulah saya diberikan seperti mana diberikan kepada orang ini, niscaya saya akan melakukan seperti yang dilakukannya. Dan seorang lagi ialah orang yang Allah kurniakan kepadanya harta, dibelanjakannya harta itu pada tempat yang sebenarnya. Maka berkatalah, mana orang yang melihat ataupun orang yang mengetahui keadaan orang yang membelanja harta yang dikurniakan oleh Allah itu, apa katanya? Kalaulah aku diberikan seperti mana diberikan kepada dia ini, yakni diberikan harta, nescaya
saya akan lakukan seperti yang dilakukannya. Bab ma yukrahu minat tamanni. Ini bab keinginan yang dilarang ataupun cita-cita yang dilarang. Dan firman Allah, wala tatamannau ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kamu mencita-citakan atau jangan kamu kepingin terhadap apa yang Allah kurniakan, lebihkan sebahagian daripada kamu daripada sebahagian yang lain dengan sebabnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, kalaulah aku tidak pernah mendengar Nabi SAW bersabda, jangan kamu mencita-citakan kematian, nescaya aku akan mencita-citakan kematian. Jangan kamu inginkan kematian. Kalau Nabi tak ada kata begitu, nescaya aku akan inginkan kematian. Diriwayatkan daripada Qais bin Abi Hazim, beliau berkata, kami pergi menemui Khabbab bin Al-Arad untuk menziarahinya. Ketika itu beliau telah pun menerima selaran besi panas sebanyak 7 kali. Maka beliau pun berkata, kalaulah tidak kerana Rasulullah SAW telah melarang kami daripada meminta kematian, nescaya aku berdoa minta biar mati. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali seseorang daripadamu ataupun daripada kamu inginkan ataupun mencita-citakan kematian. Kerana manusia itu sama ada ia baik, maka boleh jadi ia akan boleh jadi kebaikannya semakin bertambah. Boleh jadi juga dia seorang yang jahat, maka boleh jadi dia akan bertaubat sehingga Allah SWT menerima taubatnya. باب قول الرجل لولا الله ما اهتدينا. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنه يقول لولا أنت ما اهتدينا نحن ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا إن الأولى وربما قال الملا إن الملا قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته. باب كراهية تمني لقاء العدو. رواه الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. Ini bab ucapan seseorang
Kalau tidak kerana Allah, nescaya kita tidak mendapat petunjuk. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Bara' bin Azib. Beliau berkata, Nabi SAW mengangkut tanah bersama kami pada hari Ahzab, dan saya nampak tanah telah menutupi putih perut Nabi SAW. Yani warna kulit perut Nabi SAW yang putih itu ditutupi oleh tanah. Sambil baginda mengucapkan, laula anta mahtadaina, jika tidak keranamu, oh Tuhan, nescaya kami tidak mendapat petunjuk. Wala tasaddaqna wala sallaina, kami tidak tahu bersedekah, kami tidak tahu bersembahyang. Fa anzilan sakinatan alaina, oleh itu turunkanlah ketenangan kepada kami. Innal ula, kadang-kadang baginda mengucapkan innal mala qad baghaw alaina, sesungguhnya mereka itu ataupun ketua-ketua orang-orang kafir itu qad baghaw alaina, telah pun menceroboh kami. Idza aradu fitnatan abaina, bila mereka mahu fitnah, bila mereka mahu fitnah, yakni kepada kekufuran, abaina, kami enggan, kami tak mahu. Ketika mereka mahu kepada kekufuran, kami tidak mahu. Baginda mengangkat suaranya menyebutkan perkataan itu, ucapan itu. Bab karahiyati tamanni liqa al-adu. Ini bab larangan mencita-citakan pertemuan dengan musuh, ataupun larangan mengingini pertemuan dengan musuh. A'raj meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Salim bin Nadhr, maula Umar bin Ubaidillah. Dia, yakni Salim, adalah menjadi penulis kepadanya, yakni kepada Umar bin Ubaidillah. Beliau berkata, pernah Abdullah bin Abi Aufa menulis surat kepadanya, yakni kepada Umar bin Ubaidillah. Saya pun membaca surat itu. Rupa-rupanya tertulis di dalamnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu bercita-cita ataupun mengingini pertemuan dengan musuh, dan was'alullah al-afiyah, dan kamu pohonlah daripada Allah al-afiyah, kesejahteraan. Itulah beberapa hadis yang kita baca malam ni. Masih di bawah bab ataupun kitab At-Tamanni, kitab angan-angan, cita-cita, keinginan, kepingin, nak sangat, temoh sangat, mengharapkan sangat. Ialah belakang lah tu, termasuk belakang di sini. Hak nak sangat kau dia, banyaklah hak nak sangat dalam dunia. Nak sangat, kalau boleh segar mega, tak ada penyakit sikit abu. Nak sangat apa dia? Jawatan, kalau boleh naik semacam jawatan. Nak sangat apa dia? Pangkat, begitu juga. Nak sangat apa dia? Harta. Nak sangat umur panjang. Nak sangat macam-macam lah. Hak orang nak apa dia? Hak orang nak. Keinginan manusia tidak terbatas. Nabi SAW gambarkan dalam hadis yang lain, seperti yang kita sudah jumpa dah beberapa kali dah. Dia garis-garis tu, garis 4 segi. Lepas tu dia buat panjang gitu. Hak panjang saat ni tubik daripada 4 segi tu. Garis hak 4 segi. Lepas tu gak pecah-pecah tu gak banyaklah celah-celah tu. Jadi hak tubik tu, itulah kata dia angan-angan manusia. Memang kalau kira hak manusia nak ni kak, lebih pada hidup dia. Kalau kita andaikan 1000 tahun pun hidup, lebih lagi. Memang gitu.
manusia Allah SWT buat lagu tu, kecuali orang yang ingat kepada keadaan diri dia lah, ingat kepada dia tu sebagai manusia tu siapa, gapo sangat, nak sejauh mana sangat. Kalau nak lebih pun nak lebih selama mana, tak boleh. Kalau dia ingat gitu, maka dia adalah perancangan, adalah kira-kira, tidak ada banyak angan-angan sangat. Adalah ke mana? Dah umur kita tahu dah pendek, kita fikirlah nak isi tu gapo. Dah kita tahu dah lepas mati ni ada kira-kira, kita kena beringatlah. Jangan sampai kita buat sesuatu yang menyebabkan jadi susah kita dalam menghadapi kira-kira kita. Dah kita tahu ada azab kubur dan sebagainya, kita kena beringat. Sepatutnya gitu. Kena buat kepada dia. Dah kita tahu dah amalan kita ni akan habis. Bila kita mati habis. Kalau tidak habis lagu mana? Hak tidak habis, hak tidak putus. Tahu dah. Buatlah. Tu ya. Itulah orang yang bijaksana. Itulah orang yang bijaksana yang Nabi SAW kata. Iaitu orang yang fikir hidup dia ni untuk hak akan datang. Itulah al-kayyis. Nabi kata orang yang bijaksana, iaitu orang yang fikir hari ni untuk akan datang. Hak akan datang semestinya, kalau dalam dunia ni pun akan datang juga. Hak akan datang semestinya, hak tidak putusnya selepas mati. Orang yang fikir hak tu, apa dia? Jadi kalau dia ada fikir hak tu, dia tidak angan-angan saja, tidak tamani saja, bahkan dia buat, dia akan jadi orang yang bersungguh. Orang yang tidak tahu penat dalam buat kerja untuk kebaikan dia. Itu kelebihannya. Ingatkan mati itu. Ingatkan mati, zikrul maut. Kelebihan dianya iaitu kita cadas selalu untuk selepas mati. Gitulah. Dan banyak perkara yang akan datang ni kita tidak tahu. Banyak. Nabi SAW pun tidak tahu. Kalau kita kata kita nak buat ni, banyak lagi lah rancangan. Kita nak buat rumah, ada dah rumah pun kita nak buat rumah besar lagi. Tu hak akan datang. Kita tak tahu esok dah nak mati. Kita tak tahu. Kita kata nak gini. Kita tidak tahu harta itulah yang menyebabkan kita jadi sesak parah. Tak tahu. Dengan sebab itulah dia kena serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya molek, Allah Subhanahu Wa Taala builah kita. Kalau nak rezeki yang baik, Allahumma rzuqni rizqan halalan tayyiban mubarakah. Misalnya, minta lagu tu. Jangan minta rezeki saja, umur panjang saja. Minta rezeki yang baik, halal. Banyak tak apa, muwassa'an, luah, biar banyak, mubarakah, tetapi diberkati, biar ada keberkatan. Minta lagu tu. Minta dengan Allah. Jangan terlalu bergantung dengan diri kita. Kalau umur panjang pun lagu tu, biar umur panjang dalam sihat, dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sebab kita tak tahu hak akan datang tu. Jangan diminta, jangan dipikir nak akan datang saja. Kita tak tahu baik atau tidak baik untuk kita. Inilah sabda Nabi SAW, kalau aku tahu urusanku yang akan datang, seperti aku tahu yang telah lalu, yang telah berlalu. Hak kita sendiri kita tahulah. Kemarin gapo kita buat, kemarin dulu gapo. Hak akan datang tak tahulah. Nabi SAW pun kata lagu tu, kalau lah aku tahu hak akan datang, suka hak tahu hak lepas dah. Banyak perkara lah aku tidak buat gini, aku tidak buat gini. Maknanya ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ini adalah manusia, hamba Allah, dan dia tidak tahu kecuali apa yang Allah SWT bagi tahu kepada dia. Tidak semena-mena ikut suka hati dia nak tahu, dia boleh tahu. Tak, dia tidak tahu. Dan dia tidak ngada-ngada, pura-pura, tidak. Memang sungguh dia tidak tahu. Memang sungguh dia tidak tahu. Banyaklah hadis yang seumpama ini. Tapi kita kena beringat, ada pula golongan Islam lah yang mengaku Islam, dia kata Nabi ni tahu belakang.
Nabi tahu berlaku, bukan setakat tahu berlaku, Nabi nampak berlaku ni lah ni, walaupun dia mati. Dia tahu berlaku dalam dunia. Dia tahu berlaku. Jadi penting sangat dia tahu tu. Ini ajaran yang sesat juga, tak betul. Lagu ni semua dalam hadis ni, semua dalam Quran semua. Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Tuhan suruh kata, royak manusia ni, kalau aku tahu benda baik, benda molek aku tahu, tentu aku banyaklah ambil banyaklah molek tu. Maknanya tak tahu. Tuhan beritahu. Tidak tahu yang gaib illallah, Allah sahaja yang tahu. Ini beza. Sebab tu dalam Islam dia ada semua terpelihara ni, kedudukan Nabi ni. Kalau kita tengok Nabi-Nabi yang lain, agama lain, Nabi juga tapi dijadikan Tuhan. Nabi Isa, Nabi juga seperti Nabi kita lah. Tapi kan pengikut dia, pendakwa pengikut dia tu sudah buat dia Tuhan. Nabi Musa lagu tu juga. Tengoklah mana-mana. Bukan hak dulu, hak kedian. Hak kedian daripada Nabi kita, hak kita tidak iktiraf lah dalam Islam, tidak iktiraf. Nabi tak boleh, tak mungkin lah ada Nabi. Rusak juga. Misalnya guru Nanak dianggap oleh ni kemudian pengasas Sikh, ajaran Sikh, dia dianggap sebagai Tuhan oleh pengikutnya. Inilah rahmat kita, agama Islam ni dia terpelihara. Kedudukan Nabi lah mana tinggi, dia tidak Tuhan. Bila tidak Tuhan, dia tidak tahu. Inilah sifat manusia. Tu keistimewaan agama Islam. Agama Islam sahaja yang jaga benda ni, yang terpelihara. Tengok misal benda besar ni, benda besar tak boleh nak cari dalam dunia ni agama lain. Semua lagu tu kecuali agama Islam. Hak baru lagi pun punah dah. Punah. Usah kau dulu. Jadi dalam agama ni hadis-hadis yang saya jelas tak tahu. Apa cerita yang Nabi SAW kata gini ni, hak masalah dia bawa pergi hadiu tu lah, nak pergi haji tu, jadi dia kata, kalaulah aku tahu urusanku yang akan datang seperti aku tahu yang telah berlalu, tentu aku tak bawa hadiu. Dan tentu aku buka ihram supaya aku suruh kamu. Bila mana sahabat-sahabat tu buka ihram. Tapi Nabi SAW tak boleh lah muka dia bawa binatang kurban ni. Orang yang bawa binatang kurban dia tak boleh buka lah ihram dia, kecuali setelah lah sampai kepada tempat dia tu, binatang kurban itu. Sampai sana. Kalau selagi tidak sampai sana tak boleh. Tapi orang-orang yang tak bawa binatang kurban itu disuruh fasakh. Orang panggil faskhul haji ilal umrah. Disuruh fasahkan disuruh tukarkan haji tu, niat haji hak dulu tu talbiyah dah, ihlal dah, nak buat haji, labbaina bil hajj, kami ucap dah talbiyah, labbaika hajjatan. Misalnya dia kata gitu, itu ucap talbiyah untuk mengerjakan haji, suruh tukar tu jadikan umrah. Jadi sahabat-sahabat berpuasa keberatan lah. Sebab apa? Nabi SAW sendiri buat haji, kita pula buat haji juga asalnya. Lepas pada tu Nabi SAW suruh tukar haji itu kepada umrah. Dah suruh buka ihram. Bila sampai di Mekah buka ihram. Lepas pada tu bebas lah bila buka ihram. Hak semasa orang yang tidak pakai ihram boleh buat berlaku. Sampai bersetubuh dengan isteri pun boleh. Sampai ke peringkat tu, pakai wangi apa pun boleh. Hak mana terlarang semasa ihram itu boleh berlaku. Nabi SAW sendiri tak buka ihram dia, terus dengan haji. Sahabat-sahabat berasa tak sedap. Tak sedap dia berasa. Apalagi memang di zaman jahiliah, orang-orang jahiliah menganggap dosa besar, aib besar mana melakukan umrah pada bulan haji. Jadi hak dulu tu lagi ada. Lepas tu Nabi sendiri pun tidak buka ihram, tidak tukar. Dia suruh kita jadi berasa serba salah, dah berasa tak sedap lah.
Sekali-sekali puasa tak puas hati lah. Gitu. Nabi, lepas tu sahabat pun tanya, macam mana kamu tidak buka juga? Nabi SAW kata, situlah, law istaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtul hadiah. Kalau aku tahu hak perkara akan datang, supaya tahu hak telah lepas dah, aku tak bawa dalam binatang kurban ni. Kalau sebab inilah yang menjadi penghalangnya untuk buka ihram. Inilah yang menjadi penghalangnya. Aku tak bawa dulu lagi lah. Ni Allah SWT tak rayak dulu. Jadi bawa lah hadiah kita. Jadi kira-kiranya dia maklumnya nak pergi buat haji lah. Semua pun talbiyah haji belakang dah. Cumanya Nabi SAW ni bawa hadiah. Allah SWT tak rayak. Tak rayak. Tengah jalan tu baru rayak. Inilah mana dia tidak tahu. Ini menunjukkan Nabi SAW dengan agama ni bukan rekaan dia, bukan hak dia buat. Beribu-ribu sahabat ni tahu ni. Dia kata aku tak tahu. Sebelum ni tak tahu. Kalau tahu tak bawa binatang kurban ni. Sebab ini penghalangnya. Mana dia tidak tahu. Sahabat-sahabat pun tahu bahawa Nabi SAW ni mendapat wahyu. Kalau dia tahu perkara baik pun dengan wahyu Allah SWT bagi tahu. Sebab tu kadang-kadang sahabat tanya, kalau Nabi SAW rakyat gapa-gapa, ya dia fikir macam hak biasa lah. Kalau hak pelik tu, hak memang tak boleh nak fikir tu, dia terima selalu. Tapi kalau hak nampak macam dunia juga, dia tanya wahyu ke? Dia ada tanya. Tidak salah tanya lagu tu. Ni hak Rasulullah kata ni wahyu ke? Kalau Nabi kata wahyu, wahyu tak apalah, tak ada bahadah lah. Tapi kalau tidak wahyu, dia akan kata pendapat kami gini, hak kami nampak. Dia kata gitu. Menunjukkan agama ni semua sekali tidak sama sekali. Ini buktilah, salah satu bukti bahawa bukan rekaan Nabi SAW. Jadi kalau orang kafir, terutamanya orientalis apa, dia kata rekaan Nabi, sebab tu dia panggil Muhammadanism, agama Muhammad, sebab Buddhism, Buddha tu kan, macam-macam lah namanya. Ini Muhammad, agama Muhammad, pahaman Muhammad, dia kira gitu. Itu tak betul. Kita hak mengaji ni boleh jawab kepada orang-orang seperti ni. Antaranya hadis-hadis ni lah, seperti ni. Nabi SAW tak tahu. Dia tak tahu. Berapa banyak dia nak sangat tahu, dia tak tahu. Sahabat-sahabat tu tanya, ada ke wahyu? Tak ada. Tak ada. Menunjukkan dia tak tahu. Dia pun nak sangat tahu. Tak tahu. Tak sampai masa dia tak wih. Sampai gimari gelisah dia. Itu dia. Jadi yang kedua, ada yang kedua tu juga, kami ucap talbiyah untuk mengerjakan haji dan kami pergi ke Mekah pada 4 Zulhijjah. Lepas tu Nabi SAW pun suruh buka ihram. Lepas pada tu tak apalah. Jadi hak mula-mula tu buat umrah, lepas tu buka ihram, buat haji pula. Itu orang panggil faskhul haji ilal umrah. Jadi buat haji tu pada hari yang ke-8 pula, baru pakai ihram pula. Pada hari yang ke-8. Ni hari yang ke-4. Hari yang ke-4 tu dalam masa 4 hari tu bebas. Baik, kita tengok dalam hasyiah ni, dia kata, kalaulah saya tahu hak akan datang daripada dulu lagi, aku tak buatlah. Mana law alimtu fi awalil hal ma alimtu akhiran min jawazil umrah fi ashhuril hajj ma suqtul hadiya ma'i. Kalau aku tahu boleh buat umrah ni pada bulan haji ni awal-awal lagi, aku tak bawa lah hadiah. Aku tidak bawa hadiah, maksudnya aku tidak melakukan haji qiran. Satu pendapat. Satu lagi, dia kata aku tidak ifradkan haji. Bahkan aku lakukan haji tamattu, supaya aku suruh kamu. Supaya aku suruh kamu buat haji tamattu. Aku pun buat lagu tu juga.
Sebab apa? Sebab orang yang bawa hadiyu dia tidak boleh ihlal hatta yablughal hadyu mahillah. Sehingga hadiyu tu sampai ke tempat dia barulah boleh buka ihram. Gitu. Jadi daripada sini mengikut hadis ini, mengikut Imam Ahmad menunjukkan bahawa haji tamattu' itu adalah haji yang paling afdal. Sebab apa? Nabi SAW kata, kalau aku tahu daripada awal lagi, aku tak buatlah haji ifrad ni. Aku tak buatlah haji ifrad ataupun haji qiran. Aku buat tamattu' lah supaya kamu. Gitu. Maknanya Nabi SAW kata, kalau gini mestilah aku gini, menunjukkan hak dia nak tu, hak dia tak boleh, hak lebih baik lagi. Imam Ahmad kata lagu tu. Imam Abu Hanifah dia kata Nabi SAW melakukan haji qiran. Melakukan haji qiran. Dia kata gitu. Sebab apa? Haji qiran ini mana dalam masa yang sama buat kedua-duanya, haji dan umrah sekali. Imam Syafi'i kata hak paling afdalnya ialah haji ifrad. Buat sesak gitu. Tidak kata capur sekali. Sebab dia pegang dengan ayat wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kamu sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Sempurnakan tu lagu mana? Bila kita buat suku-suku. Dan dia jawab hak ni pendapat Imam Ahmad dan orang pendapat dengan dia ni, pihak ni dia kata Imam Ahmad kata maknanya Nabi SAW tak buat haji tamattu'. Tapi dia kata kalaulah gitu, dia nak, hak dia nak mana lebih. Dan dia kata dia nak, dia tidak buat, Tuhan takkanlah pilih untuk Nabi dia hak kurang. Mana haji tamattu' tu tidak lebih lah. Hak Nabi buat tu lah, hak ditakdirkan Nabi SAW buat, hak tu lah hak afdalnya. Kata dia, takkanlah dia takdirkan untuk orang lain hak lebih afdal, untuk Nabi dia hak kurang, takkanlah begitu. Tak apalah hak tu dari segi bahan. Hak mana-mana pun boleh belaka. Hak mana-mana nak buat mana-mana pun boleh. Nabi SAW pun suruh kami tawaf di Baitullah dan Safa dan Marwah. Dan kami jadikan haji itu umrah. Hak mula-mula tu jadikan umrah. Dan kami buka ihram kecuali orang yang ada hadiyu, bawa hadiyu. Jadi tak ada orang-orang hak seramai-ramai tu hak bawa hadiyu selain daripada Nabi dengan Talhah je. Jadi kira-kira dia berdua ni lah tak boleh lah buka ihram. Orang lain boleh. Nabi suruh belaka, hak mana tidak bawa hadiyu gitu belaka. Mana Tuhan suruh lagu tu. Lepas tu Ali pula dia mari daripada Yaman, tak mari daripada Madinah, jalan lain. Tapi nak bertemu sana lah, nak bertemu Mekah. Dia mari, dia pun bawa hadiyu juga, binatang korban juga daripada sana. Dianya niat haji tu, ihlah haji tu sebagai niat lah, kita kata niat haji tu nak lagu mana. Dia kata ahlaltu bima ahalla bihi Rasulullah. Yani aku ihlal seperti hak Rasulullah ihlal. Yani kalau Rasulullah nak buat gapo, aku kira lagu tu lah. Aku kira supaya Rasulullah. Dia tidak tentu, mungkin dia tak tahu. Tu. Buat Syiah saja kata Ali ni tahu. Kita Nabi pun tak tahu perkara ghaib ni. Ali pun tak tahu. Kalau dia tahu, dia ikhlas selalulah sebab Nabi. Ni dak. Dia kata aku ihlal, mana dia ini orang panggil ihlal muallaq. Ihlal tergantung. Tergantung. Boleh ke tidak? Sah ke tidak? Sah lah. Boleh lah. Macam sini. Lepas tu sahabat-sahabat ni hak suruh dibuka ihram itu. Dah suruh bergaul dengan isteri dengan gapo tu. Dia kata, kita nak pergi puasa tak sedap ni, nak pergi ke Mina ni dalam keadaan kemaluan kita ni menitis. Maksudnya nak pergi buat haji tu lepas pada umrah ni, moga hak tadi haji tu pasah dah kepada umrah. Bila pergi ke Mekah, lepas tu suruh buka ihram. Nak pergi buat haji ni dalam keadaan zakar kita menitiskan air mani. Maknanya baru-baru lah, baru-baru lagi duduk bergaul dengan isteri, lepas tu nak pergi buat ibadat selalu. Tak, berasa tak sedap. Berasa tak sedap. Tu dia. Ini hak asal dia ni. Rasulullah SAW pun kata, kalau aku tahu dulu lagi hak akan berlaku kemudian, aku tak bawa lah hadiyu tu.
Dan kalau tidak kerana hadyu ni ada bersama aku pun nak buat juga seperti kamu, buka ihram ni. Nak halal jugalah. Dia kata, mana barulah sahabat-sahabat tu tenang hati, tak apalah. Jadi apa tujuan ni buat gini ni? Ada beberapa tujuan. Yang pertamanya, untuk menghapuskan pahaman ataupun adat resam jahiliah yang mengatakan buat umrah pada bulan haji ni tidak baik. Min afjaril fujur, kata dia, dosa besar. Puak-puak jahiliah tu kata nak apa tu. Jadi apabila suruh buat ni bulan haji ni, suruh buat umrah, lepas tu dengan tidak berasa berapa-apa, nak kikih betul ni, biar tak ada dah pahaman jahiliah. Itu sah. Maknanya tak ada dah berasa lebih hak jahiliah. Hak Nabi SAW rakyat tu kat itulah hak paling baik. Walaupun dulu kita berasa memang berat lah, salah hak ni kita berasa salah, tetapi apabila kita dapat tahu daripada Nabi, kita tinggal hak tu. Tak paling dah, tak ada berasa keberatan apa dah. So maksud dia. Yang kedua, Nabi SAW nak ajar kepada kita ibadat agama Islam ni, khususnya haji. Hak lain-lain pun kalau kita perhati, dia ada unsur mudah, senang, ada unsur tu, dan tidak menyusahkan manusia. Dan tidak kata ibadat ni apabila kita nak buat, kita kena bersedia puasa dulu, sebab kita nak bedah perut ni kan. Nak belah perut, nak belah apa-apa, doktor suruh puasa dulu. Tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Kita kata nak semayang, jadi sebelum semayang ni beberapa jam tak boleh bersetubuh dengan isteri. Ada kalau lagu tu? Tak ada. Agama tidak ajar lagu tu. Saat ni je baru bersetubuh, kita kata lepas pada tu masuk dah puasa ni, orang pun ban, tak ada nak mandi junub lagi. Nabi SAW pun pernah lagu tu, dalam hadis disebutkan, lepas pada tu tak ada mandi junub lagi. Mana mandi junub tu dalam waktu puasa dah lah, start puasa dah. Lepas tu pergi sembahyang subuh, menghalangkan seseorang itu untuk berapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk merapatkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bertakarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terhalang. Dok, agama tidak kata terhalang. Supaya mudah, supaya apabila kita buat ibadat tu, kita tidak terkhoyak-khoyak, tinggal ke bini kau gapo kau ada nak pakai air wangi pula dah. Ni lama ni banyak hari dah tak pakai air wangi, berasa tak sedap Mungkin dah biasa pakai air wangi semua ni dah. Bau ketiak lah, bau kau tuga ni macam-macam bau dah. Supaya tak ada. Apabila kita buka ihram, kita boleh buat semua. Lepas pada tu nak pakai ihram haji pula tu, start semula. Sebentar, tak ada lama. Kita buat kerja, buat ibadat tu tak lama. Jadi kita boleh khusyuk. Ini menunjukkan yang dipentingkan dalam agama itu khusyuk. Bukan masa lama, bukan susah banyak. Tak. Tu dia nak ajar je. Nak bagi kemudahan kepada kita. Hak inilah yang disebutkan di dalam Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan nak mudah untuk kamu, bukan payah. Tu. Mudahnya agama, tengok lagu ni. Walaupun kata tak boleh pakai air wangi, tak boleh mendekati isteri, tak boleh gitu gini, ada jalannya. Kepada orang yang buat haji tamattu, gapo dia ada kesenangan. Ini pilihan. Kalau kita nak lagu ni boleh. Kalau kita nak haji qiran, boleh. Nak haji ifrad, atas kita ada pilihan. Tak saya buka ihram tu, nak terus boleh. Nak haji qiran, tak buka lah, akhir sekali baru boleh juga. Tetapi ada jalannya. Bahkan di sini menunjukkan bahawa ada kelebihan haji tamattu. Boleh jadi kita boleh kata kepada setengah-setengah orang mungkin haji tamattu lebih afdal untuk dia, kepada setengah-setengah orang tidak. Kepada orang yang baru menikah misalnya, ataupun orang muda, kita kata boleh jadi haji tamattu lebih baik untuk dia. Macam ni. Inilah Pak Nabi SAW ajar. Dia nak suruh mudah, tak ada kata ibadat ni sehingga apa jadi terhalang kita untuk mendapat kesenangan dunia, sampai kita tidak dapat mengecapi nikmat dunia. Tak ada ajaran agama Islam lagu tu. Kalau ada, itu tak betul. Selalu kita boleh tahu lah tak betul. Kalau ada ajar, tak usahlah nikmat dunia ni, tak usahlah.
pakai tinggal tu. Makan sikit-sikit sudahlah, tak usah. Itu tak kena tu, tak kena. Tak kena. Sebab apa? Nabi SAW tidak sapa secara tu. Kalau kita nak kata nak zahid, mana lebih dengan Nabi zahid. Hak tu lah hak molek setara tu, ikut hak tu. Setara sahabat, setara tu. Kalau lebih lagi, mesti ada tak kena kita. Mesti ada tak kena. Lepas tu Suraqah pun jumpa dengan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW duduk melontar Jamrah Aqabah, dia kata, wahai Rasulullah, cara lagu ni kita buat ni, pasal haji lagu ni khusus untuk kita ke kau buat selama-lamanya? Nabi SAW kata, tak, untuk selama-lamanya, untuk semua orang. Bukan untuk pokok kita ni saja, tak, untuk semua, buat selama-lamanya sampai kiamat boleh buat lagu ni. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahawa ada kalanya perkara yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat tu ia khusus dengan sahabat. Ada kalanya khusus untuk orang-orang tertentu. Ada kalanya untuk umum semua. Sehingga sahabat tanya, misalnya di sini, ini khusus untuk kita sebab boleh jadi khusus. Sebab dia tahu dah. Kadang-kadang gitu. Tidak, Nabi SAW kata, bila tidak ni kak, tidak khusus ni kak, jelas lah. Sampai ke bila-bila, untuk semua orang. Perawi berkata, perawi ni sahabat tu lah. Sahabat di sini apa dia? Jabir bin Abdullah. Sebab kalau dalam bab haji ni semua ulama terima. Hadis hak nombor 1, hadis Jabir bin Abdullah. Kalau dalam bab haji. Sebab tu Imam Bukhari pun amari hak Jabir. Dia amari hak Jabir. Dalam bab ni orang ni nombor 1. Sebab hadis dia paling lengkap dan paling kemah. Dan dia perhatikan hak Nabi SAW itu cerita tu daripada awal sampai akhir. Kalau kita jumpa hak rekah-rekah, ini hak rekah ni, hak rekah. Kalau hak panjang tak, lengkap. Dia kata Aisyah pergi ke Mekah dalam keadaan mari kotor. Dalam keadaan mari kotor dia pergi ni, perempuan mari kotor. Ada pula orang kata macam-macam lah dalam masyarakat ni kan, macam-macam. Dia kata Aisyah ni tidak pernah mari kotor, kata dia. Aisyah. Sebab tu Abu Bakar tu orang panggil Abu Bakar. Sebab anak dia tu darah sama Abu Bikir. Kalau lagu tu Abu Bikir pula lah. Apa Abu Bakar pun. Itu pula. Sebab itulah Nabi SAW ni suka sangat kepada dia. Sebab dia ni anak darah sama. Ke situ pula perginya. Orang akan boleh buat kesimpulan gitu lah. Sebab tu tak boleh bawa benda-benda tak betul ni. Sebab dia akan pergi panjang tak tahu apa mana. Bina atas hak tak betul. Bina'ul fasid alal fasid orang panggil. Kita bina hak tak betul atas asas yang tak betul juga. Teruk lagu tu. Tak ada. Sebab tu ya, kalau kita tengok hadis-hadis yang sahih ni kan jelas. Dia mari kotor. Habis ya. Mari kotor. Hak cerita tadi mari mana? Kalau ada pun tak boleh lawan hak ni. Kalau ada. Apatah lagi tak ada dah cerita. Rekaan saja. Nak memburuk-burukkan Nabi SAW saja. Seolahnya Nabi ni kasih kepada bini dia kerana suka orang lain. Suka kepada bini muda gitu. Tidak, jangan lagu tu. Itulah. Kalau kita tengok hadis yang sahih tak ada. Kita nampak waras molek. Tak ada perkara yang mengaibkan Nabi SAW. Itu mengaibkan Nabi tu kalau lagu tu. Dan ulama sudah mengatakan kalau mengaibkan Nabi itu tanda hadis maudhu', hadis palsu lagu itulah. Jadi Nabi SAW pun suruh dia buat belaka ibadah haji. Cuma hak talihnya bertawaf di Baitillah. Sebab apa? Tawaf itu dia supaya semaya. Kena syarat dia kena ada air semaya ke apa semua. Cuma bezanya kecek boleh. Ketika tawaf tu boleh. Dan tidak boleh semaya selagi tidak suci. Kalau suci baru boleh. Hak lain tu buat belaka. Lepas tu daripada sinilah dulu dalam bab suci gapo dulu dalam Bukhari ni kita sudah jumpa dah. Imam Bukhari berdalil dengan hadis ni. Ini salah satu dalil Imam Bukhari bahawa orang perempuan ni hak mari kota boleh belaka. Baca Quran boleh, pegang Quran boleh, semua boleh.
Sebab apa? Dia kata Nabi SAW suruh Aisyah buat semua ibadah haji. Ibadah haji ni luah. Ada hak berupa bacaan, ada hak gini-gini. Hak bacaan itu banyak, ayat Quran ke apa. Dia benarkan. Dah boleh. Ini menunjukkan tak apalah. Dia kata dalam keadaan main kotor, hak tak bolehnya. Ni hak dikecuali. Hak ni tak boleh. Ni sepakat tak boleh. Imam Bukhari siapa pun kata tak boleh. Semayang tawaf tu tak boleh. Tapi kalau orang lain, dia ada khilaf. Sebab apa dia kata suruh buat berlaku? Bila sampai di Batha, Aisyah pun kata, Aisyah berasa tak sedap hati lah. Dia kata, wahai Rasulullah, adakah kamu akan pulang membawa haji dan umrah? Orang lain bawa haji dan umrah. Nabi SAW, kalau kita terima pendapat ulama yang mengatakan dia melakukan haji qiran, bermakna dia melakukan kedua-duanya. Kalau kita kata dia melakukan haji ifrad, lepas pada tu dia buat umrah juga. Lepas pada tu lepas pada selesai buat haji itu dia buat umrah juga. Maknanya dia buat kedua-dua. Sahabat-sahabat tadi mula-mula buat haji disuruh batalkan, jadikan umrah. Lepas pada tu ihlal, lepas pada tu buat haji pula. Dia buat dua-dua juga. Jadi dia ni buat haji saja. Menunjukkan sahabat-sahabat ni dia gemar kepada ibadat. Dia suka. Dia jadi berasa kalau orang lain lebih dalam bab ibadat ni, dia berasa tak sedap hati. Gitu. Ini sifat-sifat sahabat. Isteri Nabi SAW lebih-lebih lagi lah. Orang sentiasa bersama dia, lebih-lebih lagi lah. Maknanya mahukan kebaikan begitu. Dia kata, saya pula balik buat kelik haji saja. Berasa tak sedap dia. Sebab dia dah buat haji. Qala, perawi berkata, Nabi SAW pun lepas pada tu suruh Abdul Rahman, adik-beradik dia. Abdul Rahman bin Abi Bakr As-Siddiq, ni adik-beradik seibu sebapa dengan Aisyah. Adapun hak lain ramai lagi tidak sebab adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa saja. Macam Muhammad bin Abi Bakr, tu mak dia Asma binti Umais, bukan Ummu Ruman. Ummu Ruman ini mak kepada Aisyah. Asma binti Abi Bakr, binti Abi Bakr mak lain. Abdul Rahman adik-beradik seibu sebapa dengan Aisyah. Suruh buat pergi. Nabi SAW kata kamu pergi ke Tan'im, paling dekat sekali tu, paling dekat sekali miqat. Pergi situ, dia pun umrah, pakai umrah lah, buat umrah pada bulan Zulhijjah, selepas hari-hari haji tu. Selepas hari-hari haji dia buat umrah. Yang ni pada bulan haji lagi, pada bulan haji lagi. Jadi daripada hadis ni kita tengok sahabat-sahabat semua sekali sudah membatalkan, menghapuskan amalan jahiliah dulu, iaitu tak boleh buat umrah pada bulan haji. Semua buat dengan cara masing-masing, tak serupa. Tapi ke mana-mana pun buat umrah jugalah, pada musim haji tu. Sama ada sekali haji dengan umrah, atau umrah dulu lepas tu haji, atau haji dulu lepas tu umrah, macam-macam buat. Ada berlaku. Jadi hak naknya gapo, hak nak sini ni. Jadi kau bak haji pula, hak naknya Imam Bukhari nak ayat lau tu. Tu. Ni tamanni ni kan, bak tamanni ni kan. Tamanni ni. Hak gapo dia, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sangat. Semua manusia nak tahu hak akan datang. Gapo dia? Sebab senang kalau tahu akan datang ni kan. Senang kalau tahu akan datang. Kalau tahu dah kita tak untung pergi sana nego pergi buat ke dia? Melelah saja. Kan nak tahu kalau orang nego. Kalau orang nak berjalan, bila berjalan tu menyebabkan jadi berlaku kemalangan, akan datang. Dia tahu dah. Pergi buat ke dia? Senang. Tak akan berlaku. Semua orang nak tahu berlaku. Sebab itu laku. Tukang tilik, tukang gapo ni laku. Sebab nak tahu akan datang. Manusia ni nak sangat tahu akan datang. Walaupun dia nak tahu, dia tak boleh tahu juga. Nabi SAW kata, kalaulah aku tahu akan datang, mana nak lah. Kalau mengikut sifat manusia, sebagai manusia memang semua nak. Tapi tidak begitu. Setiap manusia nak ni tidak boleh berlaku. Tak boleh berlaku. Hak itulah
penyair pun ada kata ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu. Bukan semua manusia tamannikan, cita-citakan itu dia dapat belaka. Tak. Dalam hadis pun kata lagu tu, penyair pun kata lagu tu, semua kata lagu tu. Gitu. Sebab dia kata tajrir riyahu bima la tashtahi sufunu. Penyair kata. Sebab angin dia tidak bertiup mengikut kehendak perahu. Kalau terutama perahu layar zaman itu dah, dia nak pada angin lah. Nak pada angin. Jadi angin ni dia tidak ikut kehendak perahu. Supaya juga kita, Allah SWT tidak ikut kehendak kita. Jadi itu sebab tu tak berlaku sebab kadang-kadang. Kalau nak kira manusia ni nak. Nak. Tetapi nak benda lagu ni, kalau kita nak benda molek, salah ke? Tidak salah. Sebab Nabi pun nak. Tapi hak dia nak ni benda salah ke? Tidak salah. Tak apa. Kita tamanni ke benda yang molek tidak salah dari segi agama. Tak apa, kita mencita-citakan, kita ada keinginan untuk nak benda sesuatu, mencapai sesuatu, tidak salah. Sekiranya benda tu molek, kita percaya tidak percaya surah Tuhan, kita buat usaha, tidak salah. Mana agama tidak melarang kita menggantung cita-cita kita pada apa-apalah. Kita nak benda ni, nak tak apa. Cuma jangan melampau, jangan lebih-lebih sampai kita tidak redha, sampai kita pasti mesti lagu ni. Lepas tu kita marah lupa nah. Bahawa Allah SWT menentukan segala. Kalau tak jadi buat temu lah. Janganlah sampai lagu tu. Janganlah sampai lagu tu. Kalau tidak gini, lebih-lebih sangat. Jangan, kena ingat. Kena ingat. Babu tu anaknya. Babu qawlihi laita kadza wa kadza. Kalaulah begini-begini, alangkah baiknya kalau begini-begini. Bolehkah tidak kita kata lagu tu? Nak ayatnya. Takut agama ni dah larangkan cita-cita, angan-angan ni. Jadi boleh ke? Laita tu untuk angan-angan. Untuk dalam bahasa Arab, tamanni ni benda yang mustahil untuk dicapai. Kalau dapat dicapai pun sukar, payah. Bolehkah kita nak benda lagu? Boleh. Tidak salah. Asalkan benda tu boleh. Asalkan benda tu dari segi pandangan agamanya tak apa. Kita boleh guna laita pun. Alangkah baiknya kalaulah, aduhai kiranya, kita boleh gunalah ke mana-mana. Misalnya sini, dia tujuan Imam Bukhari dia bagi benda-benda gini, dia nak ayat boleh. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Berpandukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata, Aisyah kata pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jenaka tidur satu malam. Kalau nak tidur, duk jaga. Sebab apa? Muka orang kafir bila-bila masa nanti peluang. Kalau ada peluang nak dapat bunuh Nabi, mereka akan bunuh Nabi. Ada ketika gitu. Dan ayat wallahu ya'simuka minan nas belum lagi turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jamin nak jaga dia daripada gangguan manusia, belum lagi turun pada ketika itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jaga dia, tak tidur. Ini menunjukkan kita, kalau kita ada apa-apa patut jaga, kita kena jaga. Orang nak serai ke, orang nak apa ke, ataupun tidak lagu ni pun takut terlepas ke, kita kata bah ke apa ke, kena jaga ni tak boleh. Kena berjaga, patut berjagalah. Ini yang kita dapati daripada hadis ini. Setara Nabi SAW pun lagu tu. Lepas tu dia pun kata, penatlah agaknya, penat. Alangkah baiknya kalaulah ada seseorang yang baik daripada sahabat-sahabat aku, jaga malam ni aku. Tu nak berkawal dia jaga. Tiba-tiba dengar kecek gitu tu, dengar bunyi senjata, bunyi tepuh, apa ni kita kata pedang kau dengan gapo kau kita kata bunyi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata siapa? Orang itu Sa'ad pun kata saya mari untuk jaga kau lah wahai Rasulullah. Tiba-tiba selalu mari itu dia untuk jaga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas pada tu tidurlah.
tidur nyenyuk, muka letih kan, sehingga berdengkur dia. Kami dengar dengkur. Itu dia. Jadi ini menunjukkan bahawa kita berkawal, jaga apa ni tak apa. Setengah-setengah dia kata Muawiyah ni ada jaga dia, maka dia bukan khalifah yang sebenarnya, bukan khalifah Rashid. Nabi ada ketika perlu. Bapanya ketika perlu. Alangkah baiknya kalau kita ambil pengajaran daripada waktu, daripada amalan-amalan sahabat tu, ada ketikanya kita perlu, kita boleh guna. Ini Nabi sendiri ada orang jaga sehingga dia berdengkur. Berbanyaklah di sini. Dan kita tengok sini, dengkur ni bukan perkara yang tidak molek. Tidak. Nabi SAW pun dengkur. Jangan jadi kita benci pula ke bini kita ke ataupun ke suami kita ke sebab dia berdengkur. Apalah berdengkur ni, orang tino pula dengkur no. Jangan. Itu tak ada apa-apa. Ada pun tak perlu susah hati lah. Kerana itu. Kalau kita boleh pisah, pisah. Kalau tak boleh pisah pun tidak menjadi kekurangan pada seseorang itu. Nabi sendiri pun ada berdengkur. Duduk situ selesai lalu bagi kita. Duduk situ. Ada juga orang kadang-kadang kan jadi naik beci, jadi serabut tak boleh buat serabut gitu. Ini Nabi SAW sendiri dengkur. Itu sifat sebagai manusia, dia ada benda-benda tu serupa dengan orang lain juga. Aisyah berkata, Bilal mengucapkan syair ini, ala laita syi'ri, aduhai kalaulah aku dapat mengetahui bahawa aku pasti akan dapat bermalam satu malam di lembah di mana di sekelilingku, di mana aku dikelilingi oleh rumput idkhir dan jalil. Mana bila pergi ni mula-mula lah ni pergi ke Madinah. Madinah ni tempat wabak, tempat penyakit. Mula-mula pergi. Lepas pada tu Nabi SAW doa jadi sihat lah, pindah kepada Juhfah, penyakit. Jadi ini menunjukkan penyakit-penyakit dia boleh pindah, dia boleh pindah daripada satu tempat, dia boleh pergi ke tempat lain. Boleh. Jadi Bilal ni teringatlah kepada tanah air dia, Mekah ni. Teringat ketika dia duduk seorang-seorang, duduk pada tidur bebas itu, sedap. Jadi teringat manusia ni, dia ingat pada tanah air dia. Dan Nabi SAW tak larang. Tak larang. Jadi cinta kepada tanah air ni tak apa. Misalnya di sini, ingat pada tanah air, berasa suka je kalau boleh duduk dekat sungai-sungai. Misalnya kita kata tempat kita duduk di negeri ni tak ada lagu ni, kita teringat, tak apa. Ungkapkan syair nak menyatakan, syair ni sub lah, nak menyatakan perasaan hati kecil, perasaan hati kecil. Tak apa. Nabi SAW tak larang. Nak balik tu tak tahulah lagu mananya, dalam orang kafir duduk menguasai Mekah tu. Jadi ala laita, dia guna laita gini-gini. Tadi Nabi SAW kata laita rajulan, jadi Nabi pun guna laita, ala kalulah adalah. Gitu kita kata. Ni Bilal pun guna juga, Nabi tidak larang, menunjukkan boleh guna laita untuk mengharapkan sesuatu yang walaupun payah pun tak apa, tidak salah. Saya pun cerita kepada Nabi SAW. Aisyah kata Nabi SAW tak kata berapa, menunjukkan tak apalah. Itu takrir dia, takrir daripada dia. Bab tamannil Quran wal ilm. Ini bab mencita-citakan Al-Quran dan ilmu. Ingin sangat mendapat Al-Quran dan ilmu. Ni lagu ni, molek lagu ni. Kita kata kita ni benok sangat, benok lah, payah lah ngapa Quran. Kita kata nak ngapa Yasin pun payah. Tapi kita Allah, kalau lah boleh ngapa Quran dah, boleh kan? Tak apa, molek baru lagu tu. Mencita-citakan sesuatu yang baik tak apa. Dia guna perkataan tamanni. Tamanni ni benda yang mustahil dicapai, ataupun kalau boleh pun susah sangat. Tapi kita buat, maknanya tak apa. Ini menaikkan semangat sebenarnya kepada orang tu. Dan kadang-kadang oleh kerana dia kuat sangat kehendak dia tu, dia boleh mengubah seseorang. Orang ni kadang-kadang kalau dia kuat sangat keinginan, letih boleh jadi segar. Letih boleh jadi segar.
Kalau dia kuat, takut pun begitu juga. Ini sifat-sifat. Kalau sikit-sikit tak apa lagi, tapi kalau takut terlajak, tak cara dah duri kaki ni. Orang hak musuh lari daripada musuh duk berdeh ni ke atas ni. Duk berdeh tu, so keliling. Tak cara dah aku duri gitu kecil. Duri. Takut sangat. Nak sangat. Sayang sangat. Kalau selajak sangat, dia akan buat benda yang pelik. Dia boleh. Itu maksud. Kalau nak sungguh-sungguh. Cara orang nak sungguh ni lagu mana? Dia adalah cara dia. Adalah ciri-ciri dia. Ngaji semacam. Minta doa dengan Tuhan, jerit-jerit. Cuba lagu tu dulu. Nak tahu. Boleh ke tidak? Nak percaya boleh ni. Boleh. Sebab dia jiwa manusia ni gitu. Kalau dia takut sikit-sikit tak apa lagi, boleh lagi. Tapi kalau takut kuat sangat, benda hak dia tak boleh dalam keadaan biasa, dia akan boleh. Supaya juga kalau nak sangat, dia akan boleh buat benda hak dalam keadaan biasa dia tidak buat. Orang biasa pun boleh. Kadang-kadang dia sampai bunuh orang. Kenapa? Kerana dia nak sesuatu. Walaupun benda tu remeh sangat, tapi dia nak sangat. Boleh berlaku manusia ni. Kalau nak sangat. Begitulah juga lain-lain. Jadi di sini diajarkan kalau kita nak tamanni benda lagu mana? Tamanni Quran dan ilmu. Hak tu, hak naknya. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dengki-mendengki. Tak boleh nak dengki-mendengki ni. Melainkan kerana dua perkara. Kalau nak boleh pun. Kalau nak boleh pun kerana dua perkara ni. Boleh. Ni dengki hak boleh dikecualikan. Dia jadi tidak dengki ni kalau hak ni. Ataupun kalau diandaikan boleh dengki lah. Maka pada dua perkara ni. Tapi tak boleh dengki tu. Usah ke benda lain. Benda ni hak molek dia pun tak boleh dengki. Kalau katakanlah boleh, maka hak ni lah hak boleh. Hak ni pun tak boleh. Jadi hak lain lebih-lebih lagi lah tak boleh. Deki ni sifat yang sangat tak boleh. Itu maksud dia. Yang pertama, iaitu orang yang Allah SWT beri Quran kepada dia. Ilmu lah. Ilmu Quran kepada dia. Ni dia duduk baca siang dan malam. Orang ni pun kata, hak tengok dia boleh baca. Allah kata dia, kalaulah aku diberi seperti dia, ni aku tak boleh. Boleh baca wadduha yang hak tinggi, sabbih. Hak tu yang tinggi, hak tu yang ingat. Kalau nak baca panjang Baqarah, aku tak ingat, kata dia. Ni dia boleh dalam semaya baca surah Baqarah, tak tengok Quran. Kalaulah aku boleh seperti dia, semaya malam-malam sedap juga. Nak lagu tu lah. Kalau dia ada lagu, dia kena ada. Sehingga dia jadi kuat. Jadi kuat tu jadi pecah hak kita. Hak benak kita tu jadi pecah. Kuat sangat. Desakan di sana kehendak kita. Hak benak kita tadi, hak malah kita tu jadi pecah habis. Nya tembak ke hak tu. Hak tu anak tu. Dia ada satu peringkat. Dia kena sapa situ dulu. Tapi dia kena ada cara. Orang nak sungguh ni. Orang nak sungguh ni lagu mana? Orang tawar kerja misalnya. Tosih. Ni hak ni kita. Orang tawar bini misalnya kita kata, cukup lah. Tak apa boleh gini lah. Tak sih. Ni hak ni. Hak dia nak. Dia kena buktikan dulu. Barulah boleh pecah. Gunung tu, bukit besar tu, Bukit Malah. Bukit Malah, Bukit Benuk tu besar tu. Nak boleh pecah hak tu, dia kena air derah benar, besar benar. Baru boleh pecah. Tapi pecah. Sungguh lah, biar sungguh-sungguh. Sebab itu tamanni, dia sebut tamanni. Sebab manusia ni dia mempunyai kemampuan yang memang luar biasa sebenarnya. Manusia ni kemampuan, bakat yang ada dalam diri manusia ni, dia boleh buat. Tak boleh nak bayangkan. Kalau sekiranya dia ada keinginan kuat, dia boleh buat apa saja. Tengoklah sahabat-sahabat itu, kerana jiwa dia kuat, makanya wakemah bagi wakemah pergi perang. Kita tengok bukit batu saja. Macam mana sahabat-sahabat tu daripada Madinah pergi ke Mu'tah.
Mu'tah pergi jalan kaki, naik kuda, naik unta, pergi Mu'tah di Jordan sekarang. Tengok mana yang kita tengok, kemudahan ke apa tak ada ni. Macam mana dia boleh pergi sampai gitu? Lepas tu jatuh benteng tu, kita tengok benteng tu bukan main besarnya. Lagu mana dia boleh kepung sampai kalah musuh tu. Dia boleh naik. Macam mana? Lemah kita. Itu kerana jiwa kuat itu. Dia boleh menundukkan segala-gala. Boleh. Itulah jiwa sahabat-sahabat. Ngaji tak banyak. Kekayaan tak banyak. Senjata tak banyak. Jiwa kuat. Tamanni dia tu tinggi. Tamanni dia tu. Tak ada lah bagi sahabat paling tinggi kan. I'la'i kalimatillah, meninggikan agama Allah. Itulah cita-cita dia paling tinggi. Kehendak dia tu sangat kuat untuk tu. Sebab tu dia tak ada apa-apa, mati pun tak ada apa-apa. Tu dia berjaya. Ketika sikit tengok kejayaan. Ketika kita ramai ni, berapa buah negara Islam, tak ada yang satu. Tak boleh nak buat yang satu. Tu jiwa tu. Kalau aku diberi seperti dia tu, aku akan buat seperti dia. Nak lagu ni tak apa. Dia panggil, mengikut ulama, dia panggil ribtah, irtibat. Ribtah ni hasad ni tak boleh. Hasad ni maknanya kita nak serupa kelebihan yang ada pada satu orang tu, dengan mengharapkan kelebihan yang ada pada orang tu hilang. Kalau kita tak boleh hak lain, boleh hak dia, tak apa, biar hilang daripada dia. Itu hasad orang panggil. Dia pandai, biar boleh pandai dia tu kita, dan dia tu jadi tak pandai. Dia kaya, biar boleh kekayaan dia tu kita, dan biar dia tu hilang kekayaan dia. Itu hasad namanya. Tapi ribtah, kita nak kenal hak kelebihan yang ada pada dia tu biar ada juga pada kita, dengan tidak kita nak hilang daripada dia kelebihan tu. Itu orang panggil ribtah. Ribtah itu tak apa, hak tu memang molek. Lepas tu yang keduanya, orang yang Allah SWT kurniakan kepada dia harta, dibelanjakan fi haqqihi, pada jalannya, pada tempat yang sepatutnya. Dia belanjakan. Orang ni pula tengok, dia kata, kalaulah aku dikurniakan harta seperti yang dikurniakan kepada dia, niscaya aku akan lakukan seperti hal dia. Apa yang Nabi SAW sebut? Dua perkara. Penting dua perkara untuk kebangkitan Islam, untuk kebangunan ummah. Penting. Tengok mereka pergi peracur tu, pergi peracur Afghanistan, Bukit Batu saja, tak ada kau satu, tak ada menara kembar, tak ada menara ni hak tinggi dan tak ada. Apa yang mereka takut sangat, musuh Islam takut sangat pergi peracur gitu. Dua orang ada. Satunya yang dikurniakan Quran, Mullah Umar. Satunya yang dikurniakan harta, Usamah bin Laden. Kalau dua ni pakak molek, kena molek, habis. Seorang tu kau kaya seorang tu. Lagu mana kalau berapa ribu orang di dalam umat Islam ni, dalam dunia ni, kalau hak kaya ni, kita tidak nak suruh jadi seperti tu, orang kata pengganas tu boleh jadi salah takrif dia, tu soal lain. Tapi maknanya fikirlah untuk agama. Kalau masing-masing fikir untuk agama, buat kadang masing-masing. Kalau kita tak say lagu tu, lagu lain banyak lagi. Hak ni, hak harta ni pada tempat yang benar ni, yang betul ni banyak tu. Bukan dalam betul tu saja, tapi nak royak je musuh ni takut apabila ada dua macam orang ni. Sebab kalau ada tak boleh macam sayap sebelah. Kalau burung kan ibarat sayap sebelah. Tapi kalau ada dua ni, sudah kerja. Kalau ada dua ni, memang mengancam sungguh. Sebab tu dia takut. Mullah Umar tu, orang yang dikurniakan Quran, tidak mahu dikenali oleh sesiapa pun. Tak penting orang kenal dia siapa, yang pentingnya dia buat kerja agama. Takut orang. Tak perlu masuk dalam magazine mana-mana tonjolkan nama dia, tak perlu. Gambar pun tak perlu.
Tak perlu sahur, tak perlu gantung dalam pejabat mana-mana, tak perlu. Pelik tu. Mana ada dalam dunia lagu tu. Seorang pemimpin Islam tak, orang tak kenal. Duk senyap buat kerja cara dia. Tu ahli ilmu, ahli Al-Quran. Lagu tu lah sifat dia aja. Dia ada cara dia sendiri. Yang kadang-kadang orang nampak pelik. Kuasa dia tu orang takut. Walaupun tak ada nampak gapo bukit batu biasa gitu. Takut. Itulah hakikat. Sebab tu yang musuh ni Yahudi, dia cerdik, dia tahu musuh ni hak sebenarnya. Hak mengancam tu siapa? Tu. Lepas tu bab ma yukrahu minat tamanni. Ini tamanni yang dilarang pula lagu mana. Sekatilah judul. Wallahu a'lam.